Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa nashur alaina bil khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa arrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله. Faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni Allah pilih kita untuk duduk di dalam taman syurga. Sebagaimana kita duk faham, masuk syurga itu adalah dengan rahmat Allah Ta'ala. Bukan hanya senya dengan amalan kita semata-mata, adapun dengan amalan itu mengundang rahmat Allah. Kalau tak beramal, maka tak dapatlah rahmat. Tapi nak masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan. Bermaksud dengan susah payah kita beramal, maka Allah mudah-mudahan merahmati kita. Merahmati kita. Amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Taala, lalu digantikan dengan pahala. Sebab pahala itulah dapat rahmat pada Allah Taala. Dia bukan sekadar beramal tapi tak ada pahala, apa pun tak jadi. Jadi kita beramal mengharapkan redha Allah, maka Allah bagi pahala. Dan Allah rahmati. Dengan rahmat itu masuk surga. Tapi dalam majlis ilmu begitu juga, kerana berada dalam taman surga. Bukan datang dengan diri kita, dengan amalan kita semata-mata, tapi kerana Allah pilih. Mudah-mudahan ia menjadi istiqamah sehingga Allah benar-benar pilih kita untuk masuk ke jannah firdausi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, fasal membincangkan memaafkan dan mengabaikan orang bodoh atau orang jahil. Di sini dia gunakan bodoh, jahil samalah.
Kan? Bukan ada orang sensitif dalam bodoh. Kan? Jahil dalam bahasa Arab. Bodoh itu bahasa kita Melayu. Baik. Kita lihat apa kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 119. Wa qala ta'ala Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik serta berpalinglah, yakni jangan hiraukan orang-orang yang jahil, yang degil dengan kejahilan, yang degil dengan kejahilan. Allah suruh kita terimalah apa yang mudah engkau lakukan. Allah suruh terimalah afwa wa'mur bil 'urf, yakni yang mudah untuk kita lakukan, dan suruhlah orang buat baik. Ada orang kita suruh buat baik, dia marah kita balik. Ingat kau seorang je kerti buat baik. Payahlah macam itu. Nak suruh orang baik, kamu tu kena baik dulu. Payah. Kan? Kalau orang macam tu, jelas kejahilan itu. Dia kalau dia berilmu, dia buatlah baik. Mana kalau dia tak buat baik tu, maknanya mungkin dia tak ada ilmu pada perkara itu, atau dia mungkin terlupa, kita ingatkan. Memang agama itu adalah nasihat, ad-din nasihat. Tapi orang yang hatinya sakit dan tersedia sakit, ya. Kadang-kadang kita kata kita ajak buat baik itu menyakitkan orang. Tak ada. Kita ajak orang buat baik, bagi tahu kebenaran, nanti orang sakit hati. Dia bukan sakit hati, hati dia dah memang sakit. Air ni cuma sekalian, ni kejap lagi kita ada buat air ruqyah lagi ni. Akhir nanti saya baca Al-Fatihah 7 qiraat 14 riwayat fi kulli hajat. Ada kaedah ruqyah dia. Tapi ikut je lah. Saya bacakan. Ikut je amal-amal nanti. Dia ada 9 kali bacaan Al-Fatihah dengan qiraat 7. Ujung dia ada doa khusus lah. Kita doakan. Ya? Macam air ni. Elok lah. Tapi kalau kena dekat tekak yang sakit, air ni masalah. Tak ada. Elok je air ni. Kenapa ada orang minum sakit tekak dah? Sebab tekak dia sakit. Kenapa dia sakit hati? Apa jawab? Dah, itu jawapan dia. Hati dia sakit. Kenapa aku sakit hati? Kenapa hati aku sakit? Memanglah asbab orang tu duk buat macam-macam tu satu hal lah. Dia kalau hati dah sakit, benda elok pun sakit. Apatah lagi benda buruk, lagi menyakitkan. Soalan yang kena sambung, kenapa hati aku sakit? Kena jawablah. Kerana kita tidak bagi suplemen pada hati. Hati tak cukup makan. Hati terdedah dengan penyakit. Bila hati terdedah dengan penyakit, sakit. Tak ada vaksin, tak ada. Vaksin hati, tak ada. Penyakit. Cara nak hadapi orang yang sakit hati ni, paling ni. Siapa suruh? Allah. Saya ceramah ni sekalian. Iyalah. Bahasanya tak semua orang hati tu sihat kan. Hati sakit tu ada. Bila hati dia sakit, dia repot. Benda ni tak patut-patut dia repot. Jadi nak melayan orang macam tu tak kesudah. Qalu salama. Dalam bahasa lain Allah kata qalu salama. Tinggalkan dia. Habis Ustaz, takkan kita biarkan dia buat jahat? Kita tak pernah membiarkan orang melakukan jahatan di atas muka bumi Allah. Tetapi itu kaedahnya. Kalau kita berbahas dengan orang jahil yang hanya berlaku nanti ada wujud dua orang jahil. Siapa? Termasuklah orang yang bahas. Kita berbahas dengan orang jahil hanya membuatkan orang jahil menjadi dua orang. Sama 2 kali 5 dia. Sebab dia bukan nak ilmu.
Dia tidak mahu apa yang kita nak sampaikan. Dia mahu meluahkan perasaan sakit dia, itu. Jadi kalau dia nak meluahkan kesakitan hati dia, jadi kita biarkan. Melainkan kalau kita benar-benar itu di bawah jagaan kita, itu kena didik. Isteri kita sebagai contoh, isteri, suami membiarkan isterinya sakit hati, tak boleh. Biarkan dia, tak boleh. Kena didik sampai bersih hati. Itu kalau didikan anak-anak. Kamu cakap apa? Dia kena. Kalau yang bawah bimbingan kita tak boleh biarkan lah. Yang ini awam, umum. Dalam surah Al-Hijr ayat 85, wa qala ta'ala fasfahis safhal jamil. Oleh itu biarkanlah orang kafir yang menustakan itu, wahai Muhammad, serta layanlah mereka dengan cara yang elok. Di situ ada pula layanan. Pertama, biarkan, berpaling. Itu masuk kita boleh buat buruk ke? Berpaling bukan masuk memburukkan, tapi berpaling satu, kedua, layanlah dengan elok. Masuk dengan elok ni, kita tak ada hak untuk ni perangai orang yang jahil juga. Bila dia nampak orang salah, dia tak betulkan, dia salahkan. Faham? Dah tahu salah, dia salahkan. Faham maksudnya? Dia ni membesarkan kesalahan orang dan menyalahkan dan memburuk-burukkan. Itu tak boleh. Patutnya ditutup kesalahan orang tu, dirapat-rapatkan aib dia, kemudian dinasihatkan dengan elok. Dah tak mau dengar, dah lah. Kan? Cara elok ni juga, doktor, ni hikmah, bil hikmah. Doktor merawat pesakit. Ketika nak melakukan operation bedah, doktor buat cara elok dah. Kita tengok tu tak elok. Nampak? Prosedur tu kita tak biasa. Tak boleh tengok darah, tak boleh tengok jahit. Ngak macam tu. Nak buang tumor, nak buang ini, dia kena kerat. Nampak tidak? Ada ketika cara elok pada proseduring itu berlaku dah. Kita tak biasa. Maksud kata, ada ketika kita cakap elok tu dengan cara tegas. Itu elok bagi dia. Bukan elok tu lembik 24 jam. Nak itu jalan raya nak tu kereta nak katanya. Nak kereta nak langgar sikit lagi nak, ya Allah. Kalau macam itu caranya, dan ke hospital dulu ya sekalian. Sila hari bulan main rentak macam gitu ya. Tak sempat cakap, zaf begitu. Dah penga-penga nak siap air bulan menangis dah. Kan? Sebab apa? Sebab ada ketika elok itu dengan keadaan tegas. Ada ketika elok itu dengan keadaan lembut. Lembut bukan lembik. Ini banyak perkataan yang kita kena perhalusi. Lembut bukan lembik. Kadang lembik. Apa maksud lembik? Langsung dia ada orang kata apa? Pendidikan tu tak ada. Biarlah. Tak apalah. Ni lembut ni masuk kata bila dia buat salah, kita masih bagi peluang dah betulkan. Itu kata berlembut. Ada timbang tara lagi. Lembik ni langsung kita tak boleh nak conquer. Kita langsung tak boleh nak manage. Anak buat apa terpulang lantaklah ustaz, saya dah puas dah bercakap dah. Ya Allah, berbuih dah mulut cakap itu. Tu dah lembik dah tu. Lembut ni dia akan bercakap terus. Lembut mak bagi peluang. Dia ada orang kata apa, negotiate lagi ada. Tu lembut. Bukan maksud membiarkan. Itu lembik. Dah tak tercakap dah ustaz. Entahlah.
Kadang-kadang saya menangis sendirian, busuk katil, mengenangkan nasib. Habis. Lembik dah tu. Dia biasa tegas dan lembut ni dia seiring. Di mana ada ketegasan, di situ ada kelembutan sebenarnya. Okey, macam mana faham di mana ada ketegasan, di situ ada kelembutan? Di mana ada hukuman, tegas hukum, di situ juga ada keampunan. Nampak? Allah Maha menghukum, ya. Neraka ada, syurga ada. Tapi pada kesalahan ada keampunan. Salah hukum, tapi padanya ada keampunan. Tak apa, abang maafkan. Tu orang lembut. Tapi kalau tegas, dia cakap tegas. Benda ni salah. Salah ni. Kemudian dia, tak apa, abang maafkan. Tu orang lembut. Dalam ketegasan, dia bersedia untuk berlembut, yakni memaafkan. Jangan salah faham lembut tu. Orang kadang-kadang mulut dia halus lembik, dia cakap lembut apa? Lembut gigi dari lidah. Betul? Allah, tapi hati keras. Ini bisa pula. Tegas, lembut. Keras, lembik. Lembik, mulut Allah manis ya, kalau puji lebih-lebih, tapi hati dia keras. Sikit-sikit koyak. Keras tu. Sikit-sikit sentak. Tu hati keras. Tak boleh terima nasihat. Keras hati dia. Tapi cakap lembut. Duduk kalau nak tiap orang, dia nombor satu. Cantik yang kamu ini. Manis mulut, orang kata manis mulut. Hati-hati. Orang manis-manis mulut ni hati-hati. Biasa yang manis-manis tu yang lepas tu jadi masam lagi. Ini realiti ni masalah. Kerana manis itu adalah untuk membawa kepada satu keadaan yang bukan nak membentuk, tapi nak meraih perhatian. Bila nak meraih perhatian, hati dia akan keras. Baik. Surah An-Nur ayat 22 dah kata Allah Ta'ala lagi, surah An-Nur ayat 22. Wa qala Allah Ta'ala wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an ya'firallahu lakum. Dan sebaliknya adalah mereka memaafkan serta melupakan. Nampak? Di sini ada perkataan saya boleh memaafkan tapi tak boleh melupakan. Maka dia belum memaafkan. Mustahil lah ustaz nak lupakan. Ini kata Allah. Wal ya'fu wal yasfah. Walaupun ambil masa, tak apalah, ambil masa. Tapi pastikan sampai lupa. Semana nak lupa kan ustaz? Nak contoh tak? Nak contoh bagi faham. Beranak, lupa tak sakit? Dah lah inilah cukup lah bang rasa, ya Allah. Dah lah cukup-cukup 6 dah. 6. Ya Allah, sakit lah, sakit. 8. Macam mana boleh lupa? Saya tak boleh melupakan orang menyakitkan saya. Tu beranak atau tak sakit? Tapi ustaz ada yang ingat. Dia ingat dia akan trauma. Teruk dah. Betul tak? Siapa yang ingat soal kesakitan ketika kelahiran tu, minta maaf cakap, siap buat hubungan rumah tangga sama isteri pun problem. Amen. Tengok, Allah lupakan kerana ada kenikmatan di situ. Masuk kata, bila kita mengingati nikmat Allah, kita akan lupakan salah orang. Iya ke? Allah lupalah kau buat jahat ke aku sebab aku nampak Allah baik dengan aku. Siapa tak rasa Allah baik dengan dia, dia susah nak lupakan salah orang.
Tapi kalau dia rasa Allah sangat baik dengan dia, maka dia senang melupakan. Siapa lupa yang mana ramai orang buat jahat kat dia. Tapi itu tak penting ni mas sekalian. Yang kita risau kita buat jahat kat orang. Allah tak akan tanya jahat orang pada kita. Allah akan tanya jahat kamu pada orang. Di sini ada dalil mengatakan, maafkan serta lupakan kesalahan orang itu. Tidakkah kamu suka Allah ampunkan kamu? Nampak? Payah nak memaaf. Payah. Kamu tak nak Allah ampunkan kamu ke? Nak maafkan orang, lupakan. Macam mana Allah lupakan kesalahan kamu? Lupakan kesalahan orang. Bila Allah lupakan kesalahan kita? Bila datangnya bulan Ramadan. Satu doa yang mana kena diterima pada malamnya 1000 bulan, itulah doanya Nabi ajar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kita pun berdoa lah doa tu setiap hari. Sekiranya doa itu diterima oleh Allah, di saat kita yakin doa itu diterima oleh Allah, Allah melupakan semua kesalahan kita. Lupa ni bermaksud melupuskan. Buku dosa ni macam ini. Sekali buka kosong. Betul. Ada dosa bertulis tapi tidak dihukum. Alah, macam kena saman polis, trafik, saman berit. Pergi balai, negotiate, bincang. Saya tak malah tuan, saya ni bukan saya bawa laju, masalahnya motor bawa saya. Ya Allah, dia bawa saya laju. Kan? Motor bawa laju pun. Kamu ni. Okeylah, daripada 300 bincang 100.5. Selagi bulan hari keampunan tak payah bayar. Nampak? Tapi dekat sistem ada kan? Tapi kita nak yang mana? Sistem pun tak ada. Cek tak ada. Itulah afwa wal afiyah. Afwa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah. Jadi mudah cara. Kadang kita berbangga dengan dosa sama manusia, Allah takkan ampunkan. Kamu sombong sangat. Ini ayat ni Allah kata balik, tak nak kau Allah ampunkan kamu. Tengok, kat situ je mas sekalian, yang main-main. Kita kadang setengah-setengah orang tu berbangga dengan dosa manusia takkan diampunkan. Kita terlupa, Allah pun takkan ampunkan dosa kita ni. Sudah ni. Silap-silap ada dosa syirik sekali. Tengok apa? Maka ampunkan, lupakan. Kenapa ni cepat mudah lupakan dosa orang? Kau ni kan tak seri-seri lah. Orang buat salah kan kau ni. Cepat no kau lupakan salah orang. Sebab apa? Aku nak Allah cepat-cepat lupakan salah aku. Khalas. Tak payahlah nak dalih pening-pening lah. Kau ni kan. Dia ada geng-geng tu. Geng-geng apa? Bawang Rangers. Geng-geng punah sihat. Tu hati-hati. Geng-geng punah sihat, geng-geng bawang Rangers ni tak jauh. Orang nak maafkan, kalau aku hidup lah. Ya Allah, aku jangan nak buat. Kau boleh maafkan suami kau macam gitu je. Macam gitu je. Kalau aku hidup lah. Dia lupa atas langit ada langit. Dia lupa dunia ini bukan dia punya. Dia lupa dia tu hanya hamba. Allah nak uji dia. Memang dia buat salah dengan kita. Tapi Allah nak uji. Kita boleh ampunkan dia tidak? Macam mana Allah ampunkan kita. Sesiapa mudah memaafkan, bermaksud dia dekat dengan Allah Ta'ala. Maaf dah lupa kan? Dan yang lebih hebat, meminta maaf. Sebab tu ciri isteri solehah adalah meminta maaf. Ni kadang-kadang saya maafkan semua orang. Bangga. Macam banyak dosa orang kat dia. Dia lupa dosa dia kat orang. Hati-hati. Kita ni hidup ni orang kata apa, ada atas bawah kan. Ada depan belakang. Jadi kita tak boleh nak straight kata asyik orang dia salah kat kita. Jangan. Kita pun kena tengok juga.
Dan yang paling kita merisaukan adalah kita salah dengan Allah ni. Salah orang kita nampak. Salah dengan Allah kita tak nampak. Salah orang kita boleh ingat. Dia ni buat gini, dia cakap macam ni, dia mengata aku macam ni. Kita boleh ingat. Tapi salah kita dengan Allah kita boleh ingat. Oh tidak. Lagi-lagi kalau syirik. Sebab itu kita kena maafkan orang. Supaya Allah lupakan kesalahan kita yang kita tak sengaja. Allah rakamkan dalam Quran, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, lupa, maafkan aku, jangan hukum aku di atas kesalahan yang aku tak sengaja. Nampak? Orang macam ni hati dia kuat. Hati yang kuat adalah hati yang memaafkan dan cepat meminta maaf. Hati kuat. Kalau macam ni jemaah sekalian, iblis tak cari makan. Balik awal dia menangis. Kerana antara perkara yang dia nak semarakkan dalam hati orang Islam ni adalah kemarahan. Beramal tapi dalam hati ada kemarahan, ibarat api dalam sekam, membakar kembali amalan dia. Hati-hati. Baik. Dan surah Ali Imran 134, dan kata Allah, wa qala Allah Ta'ala wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang, dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara baik. Ini zaman-zaman yang orang kata zaman orang meluahkan perasaan. Akhir zaman. Zaman ramai sentak. Zaman orang ramai memendam. Zaman bergaduh anak beranak, merebut harta, merebut ini. Zaman tak bertemu suruh muka. Ya Allah. Malah zaman orang kata apa? Adat lah tu, bergaduh. Menormalisasikan. Apatah lagi pergaduhan suami isteri tu jadi normal. Kalau tak bergaduh, tak suami isteri, buat apa? Ini ayat Al-Quran yang kita bawa. Mana ada pergaduhan? Islam mendamaikan. Kesalahan diampunkan. Kita tak kata kita ni perfect. Tapi masalahnya membuatkan hancur tu kerana bergaduh. Orang salah, maafkan. Suami salah, maafkan. Isteri salah, maafkan. Mak ayah salah, maafkan. Bukan suruh betulkan komen. Kadang bincang adik-beradik, ni kesalahan mak kita ni, nampak macam tak betul lah mak kita ni. Kalau bincang mak kita ni kan, asyik aku balik dia cakap tegur dia, mak salah tu mak. Mak kena meraihkan tetamu, tahu tak kami ni tetamu. Kamu ni. Sedangkan doa anak soleh tu adalah memaafkan, doa keampunan untuk mak ayah. Jadi tak ada masalah mak ayah buat salah ni. Sebab apa? Sebab apa? Anak dia minta ampun on behalf. Memang Allah suruh. Nampak mak ayah kamu salah, doa keampunan untuk mak ayah kamu. Bukan suruh penuh, suruh mikir, suruh tak nak balik, suruh bermasam muka. Ini siapa punya kerja ni? Syaitan. Bang, mak kan, ni lah, mak bang tahu tak perangai mak abang macam mana? Amboi, menantu hantu panggil. Ni saya cakap tu terang lah. Tak payah berlapik-lapik. Menantu hantu panggil. Bang, dia macam ni. Mak abang tu kan, bukan tak baik, tapi kan. Kita pun ada perasaan juga. Masalah. So kalau maafkan je. Nampak salah, maafkan. Mak mentua pula nampak salah menantu, tengok, geram. Aku jaga anak aku elok. Sampai kat kamu serabai. Marah dia mak. Maafkanlah. Doakan keampunan untuk menantu. Ya Allah, ampunkanlah menantu aku, ya Allah. Ampunkanlah anak-anak aku, ya Allah. Bagaimana seorang anak minta ampun pada mak ayah? Mak ayah lebih-lebih lagi doakan keampunan untuk anak-anak. Lagi. Tapi ustaz memikirkan kesalahan yang dia buat. Nampak? Dia konar kat situ juga. Ni dalil Allah Ta'ala bawa dah. Nak konar mana lagi? Kita nak syurga.
Kita tak nak menghadap hal-hal dunia ni. Hal-hal manusia ni cepat-cepat selesaikan. Nak ke kita beratur lama dekat akhirat nanti orang lain nak masuk? Cuma buat apa lagi? Aku nak cari orang tak puas hati dengan aku ni. Berjuta, berbilion je mah. Ni kat akhirat ni. Okeylah aku masuk dulu ya. Bye-bye. Cuba bayangkan kita nak pergi rombongan dekat tempat exhibition tu, tengah beratur-beratur, katalah pergi 40 orang, katalah semua kata 60 orang. 30 tak masuk, 30 masuk dulu. Kita orang masuk dulu ya, bye-bye. Kita panas-panas kat luar, geram kata, kota dah penuh kata. Beraturlah 30 orang kat luar. Pernah terjadi satu ketika ni umrah pertama saya dulu 2015 dengan almarhum Datuk Abbas Sandin habis. Kami ni pergi umrah ziarah first trip. Dia buat pergi Turki dulu. Kemudian pergi umrah. Nak jadi cerita macam mana tak ada Allah dalam jemaah rasa 20 orang. Jemaah tu ada dekat 100 tak silap. Yang boleh pergi Turki 20 orang je. 80 lagi tak boleh pergi. Sebab pengurusan dia silap dah macam mana dah. Mengamuklah 80 orang ni. Ya Allah. Gerak. Siap balik puji pun ada. Padahal niat lagi umrah kan. Umrah pergi. Turki tu je tak pergi. Yang lagi geram tu dia share gambar ada sampai Turki. Oh geram dia. Tak rasa ini syurga je mas sekalian. Bukan masuk Eco Mart ke, bukan mall ke, masuk mana, syurga. Lalu masuk dah. Masuk dah ni. Kau saya tak masuk, itulah kau. Action sangat dulu, tak nak maafkan. Kau tunggulah kat sana. Kita jangan terbiasa. Memang dosa sama manusia Allah tak maafkan, melainkan kamu yang maafkan sesama kamu. Tapi Allah suka kita maafkan. Nampak? Sebagaimana aku memaafkan kamu. Tapi dari hari wukuf nanti, ini special wukuf ni, siapa pergi haji, Allah ampunkan seluruh dosa. Dengan manusia pun Allah ampunkan. Sebab Allah yang memberikan rimak tu kan. Maka ini satu konsep kena garis bawah jemaah sekalian. Islam itu mendamaikan dengan memaafkan. Habis Ustaz, macam mana boleh bergaduh? Kerana dia menyalahkan. Dia menghukum. Sedangkan hukuman bukan di sini, di sana. Jemaah sekalian, kalaulah kita jumpa seorang itu dia buat dosa, kejap dosa kedap pahala, kejap dosa kejap pahala. Dia punya dosa pahala tu hampir sama banyak. Saya pernah ceritakan timbangan mizan, macam mana dikira. Ingat? Lupa. Okey, kita peringat balik. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abbas Sandin Al-Hafiz. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, timbangan di hari akhirat di yaumil mizan itu adalah yang berat pahala masuk syurga. Yang dihisap ni. Jadi kalau boleh kita minta jangan dihisap. Sementara kita tengah hidup ni minta Allah masuk syurga tanpa hisap. Kalau nak dihisap silakan. Bukan senang kena hisap. Tapi kita cerita suasana dihisap. Kanan pahala, kiri dosa. Di hari akhirat, di yaumil mizan, dosa pahala dizahirkan. Nampak. Maka ditimbanglah kiri dan kanan. 1 pahala 10 kebaikan. 1 kebaikan 10 ganjaran. Ingat. Kata kanan kita ada 1000 pahala. Kiri kita ada 999 dosa. Jawabnya berat mana? Dan masuk mana? Syurga. Bukan dikira satu dosa dia untuk neraka. Sesuatu nampak orang tu buat dosa dia neraka. Dah accumulate. Bila accumulate, tengok 999 dosa, 1000 pahala, berat sikit dah. Syurga. Habis Ustaz, yang 999 ni jadi apa? Itulah rahmat Allah. Allah ampunkan.
kata almarhum, teruk sangat sebab pahala ganjaran 10 kali ganda daripada dosa. Dosa nisbah satu-satu. Allah tak gandakan. Satu-satu. Jadi berat pahala syurga. Berat, okey. 1000 dosa, 999 pahala. Masuk mana? 1000 dosa, 999 pahala. Ini yang gabrah ni, ini yang gemuruh ni. Ya Allah, sipi. Sebab tu jangan rasa selesa. Tapi tetap ke syurga, tetap, kerana dia ada iman. Tapi nak beritahu, di sinilah nanti ada syafaat Nabi SAW. Syafaat Nabi ni bagi yang sipi-sipi ni. Bukannya dosa dia macam ini, pahala macam ini. Tu kena ke dalam dululah. Tapi kalau sipi-sipi, Nabi datang bagi syafaat, maka Nabi beratkan timbangan pahala tu. Itu jam jumpa Nabi menangis. Terima kasih ya Rasul. Waktu tu tak ada siapa boleh bagi syafaat, melainkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sikit lagi siapa ni? Siapa boleh tolong ni? Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu banyak selawat. Kesimpulan dia berbalik pada dosa. Yang kita nak hara dosa orang tu kenapa? Macam dah confirm dia ahli neraka, yang kamu tu dah confirm ahli syurga. Masing-masing tak confirm. Sebab tu dalam istilah dosa dalam Islam itu adalah maafkan, mohon keampunan, bukan sebarkan, bukan marahkan, bukan besarkan. Dosa, mohon ampun, minta maaf. Saya banyak dosa, Allah Maha Pengampun. Nabi kata, saya banyak dosa, Allah Maha Pengampun. Nampak? Saya banyak dosa bang dengan abang, dah ada banyak, Allah Maha Pengampun. Aku pun maafkan kamu dah. Takkan aku pula jadi Tuhan? Kalau Allah Maha Pengampun, kita ni, kita siapa? Who are you? You own this world? You milik dunia ni? Tak. You tak memiliki apa-apa, tiba-tiba, kerah gitu. Saya dah puas kena. Itu nama sombong. Menolak kebenaran. Allah pemilik, pencipta pun mengampunkan hamba-Nya. Kita hamba je pun. Tu kadang-kadang lebih sudu dari kuah. Betul? Lebih sudu dari kuah, betul ya? Lebih-lebih pula dia. Udahlah, tak payah nak panjang-panjang cerita. Kamu tahu dia, udah, kamu maafkan je lah dia. Dengar panjang, udah-udahlah tu, kita nak mati dah. Kamu tak nak masuk syurga ke? Nak lah. Dah. Settle, lupakan. Kalau benda tu melibatkan benda perkara ke, minta betulkan. Dah. Dia tersilap buat ke benda yang ni ke. Tapi Ustaz, dia tu cakap tak mau dengar, jahil, lupakan. Abaikan. Allah kata. Ada orang macam tu, dengan dia berkeras juga kan. Kita maafkan. Kita lah ambil sifat maaf tu. Kita maafkan dia, kita lupakan, kita berpaling lah. Dia duk cari salah kita, cari macam-macam lah. Qalu salama. Baik. Surah Asy-Syura ayat 43 kata Allah, wa qala Allah Ta'ala, wa laman sabara wa ghafara inna zalika lamin azbil umur. Dalam pada itu ingatlah orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang terhadapnya. Sesungguhnya yang sedemikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikendaki, diambil berat melakukannya. Nampak? Bendanya nak diambil berat untuk melakukan adalah dengan kita sabara wa ghafara, sabar dan maafkan. Sabar itu bukan menahan. Sabar itu kegembiraan. Sabar menanti hasil buah untuk berbuah. Tak sabar kita dah membayangkan ni buah durian musangki ni kalau masak sehari ni, ya Allah. Bayang, sabar sambil tersenyum. Bukan sabar sambil menahan muncul, itu bukan sabar. Itu apa? Kalau dia menahan muncul muka macam tu, itu bukan sabar.
Itu Sabariah. Ada Sabariah. Dia bukan Sabariah sinilah. Sabariah dekat Pasir Dua Butik Dengung. Sabariah ni insya-Allah sabar dia, insya-Allah. Padalah dengan nama kamu Sabariah, katanya. Aku buat macam-macam kat kamu. Oh pun tidak, pun tidak. Allah muka pun senyum je. Kenapa? Kerana saya Sabariah. Tukar balik. Kerana namaku Sabariah, maka nama kedua Sabariah, sifat pun kena sabar. Itu cara dia, sekalian. Jadi itu yang paling berat, dituntut. Sebab tu ada satu hadis, mafhum hadis, sekalian, mafhum hadis. Ketika Nabi dan sahabat duduk dalam Masjidin Nabawi, dengan duduk, sekalian, Nabi kata, yang masuk ni nanti ahli syurga. Yang masuk pintu masjid dia ahli syurga. Sahabat pun tunggu tengok siapa yang masuk. Tengok-tengok pemuda biasa yang tak dikenali. Dia. Besok Nabi cakap yang sama. Dia lagi. Kali ketiga, sahabat kata, ni tak boleh jadi ni. Sahabat pula konsep dia, bila Nabi cakap macam tu, mereka eager nak tahu. Macam mana boleh Nabi kata ahli syurga? Maka sahabat dia pun pergilah bermalam di rumah pemuda tersebut. Hari pertama, hari kedua, hari tiga, tak ada satu amalan sunat pun dia buat. Bangun malam, tak ada apa sunat pun, tak ada apa pun, tak ada. Yang dia jaga yang wajib. Solat jaga yang wajib. Malam tak dibangunnya, tak ada. Hari ketiga tu agaknya, kalau macam inilah juga, macam tu boleh jadi ahli syurga? Betul lah tu. Rupanya masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Ingat bukan sekadar amalan, kita yang buat amalan tu ingat. Sebab kita nak dapat rahmat, sebab susah-susah tu. Rupanya bila ditanya sahabat pada pemuda itu, ditanyakan, apa yang menyebab engkau apabila Rasulullah kata engkau ni ahli syurga? Dia pun tak tahu. Itu baru betul ahli syurga tu, dia pun tak tahu. Tapi ketika dia berfikir, baru dia teringat, ibuku menasihatiku untuk sentiasa bersangka baik dan memaafkan orang. Ini yang dia buat, sekalian, ahli syurga. Selagi mana dia tak buat dosa-dosa besar dan menjaga yang wajib. Kadang-kadang kita ligan nak buat yang sunat. Betul lah, tak salah lah. Tapi api dalam sekam. Dengan suami nak dimarah, dengan isteri nak ditengking, ataupun tak puas hati, payah nak maafkan. Bukanlah kata apa guna kamu beramal itu, tapi bimbang-bimbang amalan itu tidak berguna. Itu kita risau tu. Tapi kalau boleh buat semua, silakan. Kan nombor satu nampak, terimalah apa yang mudah engkau lakukan. Allah kata tu, Al-A'raf 119 kan. Jangan paksa orang. Amalan ini anugerah kan. Jangan paksa-paksa. Kau dah bangun tahajud belum malam ni? Masya Allah. Ini tanda Allah tak terima kamu. Amboi, sedap ke? Ini tanda dosa kamu banyak ni. Siapa tak terbangun kamu tahajud. Dia tak tahu dia tu asyik terkejut je. Ya. Suami dia ada lagi kan. Dia buat menguruskan suami dia, menguruskan anak dia. Penat kawan kan. Kadang tak terbangun. Janganlah paksa. Benda tu sunat. Sunat tu jangan nampak macam bila tak buat tu, berdosa. Ingat, sunat tak buat rugi. Itu je. Bukan berdosa. Sekarang terbalik. Kadang-kadang ada orang kempen sunat tu macam berdosa tak buat tu. Padahal tak memaafkan orang ni bahaya. Ini lebih berat. Betul tak? Kerana dia boleh mengundang dosa. Yelah, bila tak maafkan, dia jadi iri, dia dengki, sifat-sifat buruk akan masuk. Orang yang kita tak maafkan itu, kita takkan senang tengok dia. Malah kita senang tengok dia susah. Susah pun. Baru tahu aku ni makam mana, dia tak tahu aku darjat apa. Buat lagi salah dengan aku. Tengok Allah balas kamu. Dunia Allah balas. Confidentnya. Nampak? Dia senang tengok orang susah. Susah tengok orang senang. Itu iri, dengki.
Hati-hati. Lebih baik. Itu sebab tu bila tak maafkan, bila tak lapang hati ni, amalan yang bertimbun pun selagi bulan kosong. Tapi kalau kita ni suka maafkan orang, lapang hati, amalan yang mungkin kita nampak macam tak beramal, apa pahalanya ya Rabbi, banyak rupanya. Ingat, bukan yang amalan yang banyak atau sikit kita tengok, tapi tengok pahala yang banyak atau sikit. Yang bayar pahala Allah. Amalan-amalan hati ni, dia punya pahala dia memang ghairi hisab. Sabar. Contoh sabar. Orang kata, sampai bila saya nak sabar? Kita pun jawab, sampai syurga. Kerana sabar tak ada limit. Dia tak ada kata, lama aku sadar, aku ada limit ni. Yang limit tu kita. Pahala sabar sampai syurga. Kalau 20 tahun dia sabar dengan perangai suami dia, 20 tahun lah dia pahala dia mengalir. Dia sebut suami ni kan, terlintas. Orang perempuan, sebab semalam saya kuliah maghrib dekat Masjid Kapal. Saya cerita tentang cabaran kekeluargaan, kehidupan akhir zaman. Cerita fitnah wanita. Kenapa talak tidak letak pada perempuan? Orang pun jawab, kalau talak kat perempuan, ramai suami jadi janda. Nak jadi duda. Sebenarnya, yang berat kena fitnah nanti adalah lelaki. Ujian. Isteri, tengok elok macam ni pakai semua berlituk, contoh kan. Bukan sini lah, tempat lain lah. Tempat lain tu, dari sini kan nampak no kan, macam nak kena aku Ustaz ni kan. Tak ada ya. Tak bagi contoh je, contoh. Dia tudung elok, labuh, semua elok. Tiba sang suami dia bersual pendek. Sual pendek. Suami hak rock cafe, isteri dia berubah jadi baik. Suami sual pendek. Dan suami dia tak halang dia untuk pakai tudung macam tu sebutlah. Apa agak dapat pada isteri tu? Dapat nama baik. Saya terus dia. Orang kata apa? Ya Allah, sabarnya kamu. Yang suami dia leman, untungnya kamu dapat isteri macam tu. Yang si jemaah ni pun, ya Allah jemaah, sejuk aku tengok muka kamu. Mesti kamu sabar kan? Ada buruk tak dekat isteri tu? Ada tak? Okey. Suami berserban berjubah, dibawanya isterinya berskirt, berambut perang. Agak apa jawab? Wah, nafsu Pak Imam ni, ya Allah. Buta mata nampak. Walhal kawan tu baru nak dibelikan jubah, baru jumpa tadi. Inilah nak diajarnya. Tapi bila pakai macam tu, melekat terus pindah kat lelaki. Sebab tu talak tu kat lelaki. Dia boleh tengok dia ni sesuai tak dengan aku. Kamu buat buruk nama aku dekat. Maruah suami tu. Sebab tu isteri lebih kepada hak saya mana? Hak saya. Maruah suami nombor satu. Kadang-kadang suami mengajar tapi isteri mulut. Ya Allah, dia tak ajar ke isteri dia tu mulut dia. Tapi tidak kena ke isteri. Isteri baik walaupun suami buruk. Sebab tu bertahan dengan suami macam tu, syurga. Selagi mana dia tak suruh buat benda jahat. Kamu buka tudung kamu, aku tak suka kamu, aku tengok kamu pakai macam ni, itu baru. Jangan solat. Ini tak. Suami tolong pergi beli jubah. Jubah awak nak macam mana? Ni pakai sambil pakai suar pendek ni. Bertatu kat sini. Orang akan puji isteri ni. Dan orang akan kata dekat Sileman beruntung. Beruntung kamu Leman. Betul tak? Sekarang nasib yang sama terbalik. Isteri pakai suar pendek, bertatu.
Suami berjubah elok berserban 5 kilo. Terus kata, kaki perempuan. Saya cerita ni dalam era dipanggil romanticism ni, orientalis. Ada kajian. Fasa kurun ke-16 ke-16 ke-18 Masihi. Mereka ni barat ni, dia buat satu gerakan untuk memfitnah pemerintah Islam. Kalau jemaah sekalian, kalau tengok dekat belah-belah Britain, Europe, Itali tu, ada gambar kat muka dinding, gambar perempuan tamat tak berbaju, tak berpakaian. Dikelilingi lelaki yang berseban semua. Cuba tengok, dia panggil harim. The harim panggil. Boleh search kat internet. Dia nak meruntuhkan institusi kepimpinan, dia burukkan dia dengan gambar perempuan yang digambarkan sebagai gundik. Menunjukkan lelaki ni kuat nafsu. Jadi memang mencemar kat situ. Sebab tu berbalik pada sabar. Nanti kalau isteri tu sabar dia, syurgalah dia. Sebab tak ada tuntutan pun nak betulkan lelaki tu. Selagi mana isteri itu tetap berada di jalan yang betul, jalan yang benar, sebagaimana Asya dan Fir'aun. Kan? Semua yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sambung sikit lagi sebelum kita habiskan hadis. Masuk ke hadis Bukhari dan Muslim ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alayka yaumun kana ashaddu min yaumi Uhud. Daripada Aisyah radhiyallahu bahwasanya ia berkata kepada Nabi SAW, pernahkah terjadi padamu satu hari yang lebih berat daripada penderitaanmu ketika perang Uhud? Qal laqad laqitu min qaumik wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Kata Nabi SAW, saya telah menderita beberapa kejadian dari umatku, dan terberat yaitu hari Aqabah. Perang Uhud ni Nabi menangis kerana 70 syuhada, antaranya pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, syahidus syuhada. Siapa yang pergi umrah, kalau pergi syuhada Uhud, jangan beli aiskrim kat situ. Sekarang ni dah cantik tempat dia dah. Kita pergi kubur, tempat yang Nabi nangis. Kita menangis juga, sedapnya aiskrim ni. Jangan beli aiskrim di tempat lain lah. Walaupun situ ada jual-jual, bertahan sikit. Hormati tempat itu, kerana tempat yang Nabi nangis. Lalu Aisyah radhiyallahu anha kata, ada tak peristiwa yang lebih berat daripada ini? Lalu Nabi pun jawab, berapa kejadian dari umatku, yang terberat ialah hari Aqabah. Kenapa? Apa yang terjadi pada hari Aqabah ni? Iz aradtu nafsi ala bani abdi ya hilal bin abdi kulam fala yujibni ila ma aradtu fantalaqat wa ana mahmum ala wajhi. Kata Nabi SAW, saya telah menderita beberapa kejadian dari kaumku, dan yang terberat itu hari Aqabah ketika saya berpropaganda kepada Ibnu Qulail yang mana tidak seorang pun dari mereka yang menyambut ajaranku. Maka saya kembali dengan hati yang kesal, hingga seolah-olah saya berjalan tidak sedar. Hanya ketika telah sampai di Qarnais Sa'lib, ya, di situ baru saya sedar dan mengangkat kepalaku ke langit, di mana saya melihat awan di atasku. Tiba-tiba malaikat Jibril memanggil saya, berkata, Allah telah mendengar jawapan kaummu kepadamu, dan kini telah mengutus malaikat penjaga bukit untuk menurut segala perintahmu. Ini ketika Taif, Nabi pergi Taif. Yang lebih berat itu ketika Nabi dihalau daripada Taif, daripada kaumnya sendiri. Ada keturunan Nabi di Taif itu. Nabi dihalau dan Nabi dibaling batu. Maka Nabi berjalan dengan kesedihan kerana tidak diterima ajaran. Dan kemudian terdengar malaikat penjaga bukit memberi salam sambil berkata, ya Muhammad, kata.
Innallaha qad sami'a qawla qaumik lak. Kemudian ya Muhammad, Allah telah mendengar jawaban kaummu kepadamu, dan saya penjaga bukit, dia perintah Allah menurut segala kehendakmu. Wa ana malakul jabal. Ini kalau kena kat kita lah. Kita kena halau, kena pulau, tiba-tiba malaikat datang, bodyguard from jannah, syurga. Nak buat apa dengan mereka tu? Baru tahu aku kawan dengan malaikat. Baru tahu dia. Gunung nak empak dia Taif tu. Bagi tahu apa saja. Maka perintahkan saya sesukamu. Kalau kau suka, saya boleh merobohkan 2 bukit yang terbesar di daerah kita Mekah. Bukit Aqsabain. Jawab Nabi SAW. Nabi kata apa? Faqalan Nabi, bal arju an yukhrijullahu min aslabihim. Tetapi saya masih berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadat kepada Allah. Man ya'budullah wahdahu la yusyrik bih syai'a. Ya Allah. Tetapi saya masih berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang beribadat kepada Allah dan tidak menyekutukannya pada sesuatu pun. Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Peristiwa dia Allah puji Nabi. Bayangkan. Ini banyak kisah, antaranya jangan kita ingat kita buat tu tegur jadi semua. Allah datangkan seorang pemuda lain yang menerima Nabi. Di dalamnya dia tak sebut nama dia. Saya lupa nama pemuda tu. Sampai ingat boleh bagi tahu. Dia penjaga ladang anggur. Pemuda tu yang terima Nabi, masuk Islam, dan bukan daripada penduduk Taif. Tapi dalam kisah ini nak bagi tahu, di saat kita ada peluang untuk membalas, dan memang pun kesalahan ialah halau Nabi bukan kesalahan kecil, dan Allah dengar apa yang dijawab oleh umat di waktu itu. Halau Nabi kata ejek Nabi, dan baling batu sehingga berdarah, berlecak, dan Nabi tak nak darah Nabi kena dekat bumi, Nabi biar bertakung dalam tu. Kalau kena darah Nabi kat bumi, habis bumi akan marah. Maka Allah perintahkan malaikat gunung, menjaga gunung datang. Kita kan kalau ni, saya bahasa kita ni mudah nak faham. Biasa kalau salah, orang buat salah mesti nak cari backup, mencari penyokong. Dia panggil apa bahasa dia? Mangsa keadaan, play victim. Padahal dia yang salah, tapi dicari. Apatah lagi kalau dia betul-betul di pihak yang benar. Tapi Nabi SAW lebih berharap Allah ampunkan mereka. Allah. Tengok Taif sekarang, semua Islam. Kalau kita datang Taif ziarah, pergi makam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ketika terjakkan kaki di Taif, ingatlah bahawasanya satu ketika tempat itu pernah menghalau Nabi. Ketahuilah bahawasanya tempat itu hampir-hampir nak dihancurkan oleh malaikat penjaga gunung. Ketahuilah bahawasanya tempat itu telah mendapat keampunan Allah Ta'ala melalui seorang kekasih, seorang rasulnya yang punya sifat pemaaf yang Allah sangat suka. Maka sejahteralah bumi itu. Maka ini yang nak Allah datangkan kita, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengislahkan. Sebab tu kalau nampak orang salah, jangan salahkan. Kalau nampak orang buat dosa, kenalkan dia kepada Allah Maha Pengampun. Ada satu kisah benar jemaah sekalian, ni penutup, kita berhenti setakat di sini dulu. Sebelum kita buat bacaan ruqyah. Seorang ibu ni jumpa saya menceritakan keadaan anaknya, dan saya harap keadaan dia sudah bertambah baik dan berubahlah. Anaknya bagus, daripada sekolah rendah lagi pencapaian cemerlang, sehinggalah dapat diketahui bahawa ketika umur dia belasan tahun nak pergi ke universiti overseas, dapat tahu bahawa anak dia ni LGBT, lelaki, suka kat lelaki. Sampai tahap mana wallahualam. Saya tanya sampai tahap mana, wallahualam ustaz. Tapi dah dapat
report daripada universiti transit tu. Sebelum nak pergi dia panggil apa? Apa nama? Persiapan pra tu. Cambridge macam itulah, lupa. Adas, ya, Adas. Terima kasih. Ya, betul. Dah nak habis, maka bateri pun habis. Ya tahu bateri habis. Apa kalau bateri habis mengelupur dalam. Suara tak ada, kita habis suara kat sini. Sebab tu kena datang talaki. Untung kena datang talaki kan. Kadang-kadang yang datang talaki tak ada dengar suara pula. Kenapa tak dengar suara? Tidur. Tapi ini tak ada lah. Wallahu a'lam. Baik, insyaAllah kita bacakan penutup munajat umat ni dengan tawassul dengan Al-Fatihah. Ikut saja saya baca. Ikut saya baca. Jadi saya baca kaifiat dan kaedah ni. Akan ada beberapa tempat saya akan pendekkan, dan akan ada beberapa tempat yang saya akan ubah baris dia, perubahan pada kalimah. Siapa mungkin ada belajar qiraat dalam ni? Ada belajar qiraat? Ada? Belum? Tak apalah. Ini pendedahan. 5 bacaan yang pertama, nanti jemaah sekalian akan dengar saya akan baca Maliki Yaumiddin pendek. Maliki Yaumiddin,
5 bacaan pertama Maliki Yaumiddin semua pendek. Okey. Satu harakat. Okey. Kemudian bacaan yang kedua, ni 5 bacaan pertama Maliki Yaumiddin maintain sampai yang kelima. Nanti keenam ada perubahan. Bacaan yang kedua akan ada perubahan. Maliki Yaumiddin maintain. Ada perubahan pada alaihim. Saya akan baca alaihimu. Alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Amin. Itu bacaan kedua. Masih mengekalkan Maliki Yaumiddin. Bacaan yang ketiga ada perubahan pada 2 tempat, tambahan perubahan. Pertama, ihdinas sirat sad, saya akan baca jadi sin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Himu masih kekal. Mana ada penambahan pada ihdinas sirat. Itu bacaan yang ketiga. Bacaan yang keempat ada perubahan pada sad juga, bertukar menjadi huruf zai. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Keempat. Bacaan yang kelima, perubahan pada Maliki Yaumiddin masih kekal, ihdinas siratal masih kekal, cuma sad yang kedua tu kembali asal. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, masih kekalkan hum. Okey. Bacaan yang keenam masih sama. Kembali kepada riwayat yang sama, Hafsun, yang kita baca biasa ni, Maliki Yaumiddin, iaitu semua sama ila akhir ayat. Bacaan yang ketujuh ada perubahan, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu bacaan yang ketujuh. Yang lain semua sama. Bacaan yang ke-8, Ar-Rahmanir Rahim, 4 harakat, Maliki Yaumiddin ila akhir ayat. Yang lain semua sama, alaihim. Bacaan yang ke-9 yang terakhir, Ar-Rahmanir Rahim, 6 harakat, Maliki Yaumiddin ila akhir ayat. Beringat? Tak payah ingat, saya je baca. Cuma saya nak bagi tahu supaya tak terkejut nanti berubah. Nak ikut? Silakan, lebih baik ikut. Dan Fatihah ni hanya dibaca ketika saya baca saja. Dia tak ada baca ulangan. Kalau nak baca secara sendirian, belajar 14 riwayat 7 qiraat. Dan yang penghujung nanti saya akan baca doa. Habis 9 kali bacaan saya akan bacakan doa. Allahumma bil haqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa bil Fatihah wa bihaqqika man unzilat alaihi al Fatihah. Bila saya sebut nas'alukaan ya Allah fi kulli hajat. Ini nama tawassul dengan doanya akhir ni, doa khusus untuk 7 qiraat 14 riwayat fi kulli hajat. Dapat daripada guru saya Sayyidul Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Omar Qari. Guru saya cakap, siapa yang baca Fatihah ni, kalau ikutkan memang saya yang kena buat air, saya bacakan, tapi saya minta izin untuk baca secara terbuka dan kita baca secara beramai-ramai. Dia benarkan, ibarat ada 7 imam besar, baca semua. Dan terbuka 7 petang langit 7 petang lembu. Al-Fatihah, ibu segala ruqyah. Fatihah ada dalam tafsir Ibnu Katsir, boleh buka. Dan kita baca 7 qiraat, maka dia akan jadi bacaan yang sempurna. Dia ada 10 qiraat sepatutnya, tapi yang jumhur 7. Dan kita baca semua qiraat itu 9 kali bacaan, InsyaAllah. Jadi dengan niat terukiahkan air dan untuk ajak sekali. Jadi insyaAllah boleh nanti kelas-kelas yang akan datang
kita boleh jadikan ni slot untuk akhir nanti. Kita akan baca munajat, kita akan baca tawasul ni. Jadi bawa air siap-siap. Jangan untuk hari ni saja, nanti insya-Allah waktu saya datang ni kita buat. Boleh. Boleh. Sebab kita baca direct ni boleh. Yang baca yang ambil daripada orang punya, itu jangan. Kalau satu tambah air ni, tambah. Kita tak boleh. Kita tambah dia boleh. Yalah, ini botol ni habiskan. Air ni masuk dalam ni. Terbalik. Terbalik. Tak apalah, itu cara dia. Dia sebab apa sini? Okey, itu nak mudahkan cara. Dia kena okey. Air yang minum, sekejap Ini ibu dia. Habis ni tambah air lain. Katalah sebesar botol ni. Mana jadi ibu sekarang? Dah? Itu nama pati minyak wangi biasa, pati. Pati dia takkan habis, dia tambah je. Kan kalau buat pati paste nak masak kan, pati tu yang ditambah ke ataupun pati tu masuk dekat semua kat situ? Pati itulah yang dikembangkan. Tu boleh. Macam ni masuk. Tu boleh. Maksudnya mungkin tak tahu kena masuk. Boleh. Tapi pati habislah. Tu maksud saya. Ustaz betul lah tu. Maksudnya bila dah masuk air ni, kan kita dah habis ni, kita masuk dalam ni semua. Ini dah tak jadi pati dah. Pati kat sini. Yang boleh bila air ni separuh, ambil air, masuk dalam ni. Ini jadi pati boleh. Sebab tu pati ni buat yang besar sikit. Kalau masuk kat situ, air ni air baru, pati masuk dalam, habislah pati tu. Boleh nak ditambah, tapi tak jadi air pati. Ibu, yang saya cerita ni ibu. Ajar-ajar cerita ni, ustaz pengubat tu adalah dia nak kembangkan air tu, boleh. Lepas tu bawa lah air ni, nak bagi siapa boleh lah. Kalau nak pecah, nak bagi 2, Allah, nak bagi 2 ke, nak bagi 3 ke, nak bagi 10 ke. Okey, ceritanya ustaz, kalau air tu habis, air ni habis macam mana? Jangan habiskan lah, tambah je lah. Tapi dia tak jadi air pati. Pati dia yang mana asal? Ini maksud saya. Okay. Atau nak jadikan air ni pati balik, jadikan dia asal, time baca, time ruqyah. Atau masuk dari mana? Dia panggil sanad awal lah. Kita kan sanad awal kan air ni. Kita masuk, air ni dia tak dengar sanad lagi. Sanad tu masuk dalam dia. Dia sambung ke sana, sambung ke sana. Tapi kalau nak jadikan dia air tu ibu balik, bawa air tu kat kita, kita baca direct. Itu cara dia. Ibu. Jadi adakan ibu. Ibu tu yang kita bacakan direct secara live macam ini, talaki ataupun live waktu tengah majlis. Dia kalau majlis ulangan tak jadilah, sebab dia bukan waktu existing, waktu itu, waktu itu bukan. Dia dah jadi time frame waktu lain. Boleh je? Boleh. Ada siapa nak tambah air sikit? Alamak, Ustaz tak bagi tahu. Tak apa, maksudnya saya lah tak bagi tahu nak buat ni. Okey lah tu. Itu namanya rezeki, okey lah. Tak apa, nanti kita buat lah insya-Allah. Ambil soal sikit. Bismillah. Botol-botol kecil boleh Ini jadi ibu kan.
pakai, boleh ambil. Boleh, boleh. Satu lagi, ambil botol spray kecil tu. Kan? Boleh, boleh. Boleh lah. Ataupun sekarang mana ada baca botol sekarang ni kan, ada dia, jadikan ibu terus lah. Macam mana ada botol ni. Maksud ibu tu adalah yang saya bacakan direct. Tu jadi ibu lah. Bacakan direct, jadi ibu dia. Tak boleh nanti dia baca sekali. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ni pun ada lebih ni. Siapa nak ajar dah boleh. Patut tak berhenti berhenti dosa. Patut tak berhenti berhenti. Ya, insyaAllah. Ini pun tak dapat. InsyaAllah. Ni siapa punya air paras ni? Boleh. Boleh, boleh. Kalau nak baca daripada air Yasin pun boleh. Salah. Boleh, boleh, boleh. Tak ni ambil tak sini. Ya. Ambil dekat. Masuk ke dalam tu air. Jadi jangan bila saya nak minum dah ambil tambah. Boleh, boleh. Tak silap. Tambah. Ya. Ni Ustaz. Okey, okey. Saya punya botol lain. Okey. Online boleh ibu juga boleh. Online boleh. Yang penting waktu saya ada. Tak ada buat online tu, ada dalam Facebook. Apa-apa sakit ke rumah. InsyaAllah. Fi kulli hadat. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya nak kena jaga. Ya, insyaAllah boleh. Ustaz cakap tu air macam ni. Tambah air. Boleh. Ya, betul. Kan, satu ada lagi dah. Boleh. Dia ada bagi kita. Ada. Tak apa, ikut je. Boleh ikut je. Fatihah baca. Fatihah je. Orang tak ingat. Tak. Buka Facebook ada baca Fatihah dalam tu, iPhone. Ada tak? Handphone lah. iPhone. Dalam iPhone tu ada Fatihah. Aku boleh tinggal Ustaz. Kita tak Buka Fatihah, cari dalam Facebook. Fatihah biasa je. Tak apa, ikut je. Ikut bacaan tadi. Ikut bacaan. Kalau nak rekod untuk nak lancarkan boleh rekod untuk lancarkan. Ikut. Fatihah dalam handphone nanti ikut. Boleh. Apa Fatihah? Fatihah kan apa? Boleh. Rekod. Dalam handphone kan ada Fatihah ikut je dalam tu. Tak. Tapi ada berubah-ubah nanti ikut saya. Dia ada berubah dia lain ikut kan. Ikut. Buat video tu. Kau buat video Ada nampak? Ada. Okey, kita mulakan. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب سر يا أرحم الراحمين. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث kabulkan segala hajat kami dunia akhirat, memudahkan segala urusan kami dunia akhirat ya Allah ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb kulli hajat ya arhamar rahimin ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya. Alhamdulillah jemaah yang mulia Allah Ta'ala, selesai sudah majlis kita pada pagi ini dan bacaan qiraatul Fatihah. Dan setiap kali minum ni niatkanlah fi kulli hajat, insya-Allah dia boleh buat sapu, boleh sembuh ya, boleh tambah-tambah ya. Ambil awal tu tak pernah minum boleh. Ya. Tambah minum boleh, sapu kat muka boleh. Tak ada tutup ni. Ada. Tak makan kopi tak macam ni. Boleh. Ambil jangan minum diri saya. Boleh minum. Sama. Ya. Okey, baik. Okey, baik, rumah sekalian. Kita tutup tak habis, tutup begini. Habis saya, tolong ambil minum ni. Aku lupa lihaza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.